Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwah muslimin wal muslimin wal mu'minin wal mu'minat wa alihi al-kiram wa ashabihi al-idham syaikhillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah. لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب يسر ولا تعسر يا كريم. ربي تمم بالخير. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وعافية يا أرحم الراحمين. اللهم رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Yang saya hormati lagi dikasihi Tuan Pengusi Surau, Timbalan Pengusi, Tuan-tuan Imam, Tuan Bila, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat, hadirin hadirat sidang jemaah rahimakumullah. Apa khabar semua? Semoga kita semua diberi kesihatan oleh Allah SWT dan kita sama-sama bermohon kepada Allah SWT agar Allah sentiasa memberi kita kesihatan, memberi kita selamat, dan yang penting lagi sekarang ini selamat kita daripada terkena penyakit-penyakit terutamanya COVID-19. Baik, alhamdulillah. Pertamanya dan selamanya marilah kita sama-sama merapatkan setinggi kesyukuran kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah serta riayahnya dapat kita bertemu lagi pada bulan Julai ni. Kelas takmir kita pada bulan Julai ni. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah. Maka sesuailah seperti mana pesanan atau wasiat Imam Asy-Syahid Hasan Al-Banna, yang mana salah satu perkara yang mana kita lakukan ni maka tidak akan mati hati. Hati kita tak akan mati, tak akan keras hati kita, tak akan gelap hati kita, iaitu dengan majlis ilmu. Kata beliau, kalau 3 hari atau seminggu, 3 hari seminggu tidak menghadiri kuliah agama, maka hati kita akan jadi keras. Jadi bagaimana nak lembutkan dengan majlis ilmu, walaupun secara online, insya-Allah kita mengharapkan agar sekali Allah lembutkan hati kita dan menjernihkan hati kita, insya-Allah taala. Baik.
banyakkan istighfar, banyakkan berzikir, berselawat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berdoa semoga Allah menjemput kita untuk menunaikan haji dan umrah dan melakukan segala ibadah, utamanya dapat pergi ke masjid dan surau insya-Allah taala. Allahumma amin. Baik, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sidang jemaah rahimakumullah, kita belajar kitab itu Mastikah Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jilid yang kedua, iaitu membicarakan bab jenazah lagi ya. Iaitu kalau kita rumi muka surat 287 lah. Kita Jawi tengok tajuk lah. Tajuk hari ini iaitu cara menurunkan mayat ke dalam kubur. Ini sejarah ringkas lah. Okay, banyak lagi kita fiqh membicarakan dengan detail lah. Baik. Muka surat 287, cara menurunkan mayat dalam kubur. Boleh saya mau kitab Semoga Allah memberkati tuan-tuan guru kita. Qala musannifu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Baik, cara menurunkan mayat ke dalam kubur. Menurut huraian ulama rahimahullahu taala. Tengok letak kaki dia di belakang tu. Kitab mana? Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nota kaki dia tu nombor 75, bermakna dalam kitab Sabilul Muhtadin, Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari rahimahullah taala. Iaitu dia sebut tu Sabilul Muhtadin jilid 2 muka surat 83, ada disebut di situ Cara menurunkan mayat ke dalam kubur seperti mana berikut. Di sini ada dia bagi beberapa perkara lah. Ada banyak ada berapa ni? 8, 9. 10 perkara 10 perkara cara menurunkan mayat ke dalam kubur Ini ambil fardu kifayah bagi kita lah insya-Allah. Baik. Yang pertama sunat Sunat ni kita tahu dah, buat dapat pahala, tak buat rugi. Sunat meletakkan kepala usungan jenazah di tepi kubur. Letak di tepi kubur tu, usungan tak tepi kubur tu. Jadi kepala tu letak dah kata ada yang tepi tu lah, tepi kubur tempat kita nak turun tu. Maknanya berbetul lah kepala tu dengan liang lahat tu, dan keadaan nak sebelah kiblat lah. Baik, ini dia sebut ni dalam kitab apa ni, iaitu dia kata sini letak kaki kubur, yakni kaki kubur, yakni arwah meletakkan kaki mayat, yakni arwah meletakkan kaki mayat setelah dimasukkan ke dalam kubur. Tu maknanya mengiring gitulah. Baik. Sebab apa? Sebab bila kita letak macam tu senang kita buat turun lah. Jangan terbalik kaki kaki sana pusing. Baik. Maknanya itu yang pertama lah. Yang kedua, sunat mengeluarkan mayat daripada bahagian kepala. Keluarkan mayat dari bahagian kepala dulu dan dimasukkan ke dalam kubur, iaitu daripada arah kaki kubur, dengan mendahulukan kepalanya mayat tu lah. Okay, mendahulukan kepala dia. Itu sunat Kita ikut cara dia. Macam orang duk buat ni, ada juga kadang-kadang tak betul juga. Jadi dia kata sini sunat, nota kaki dia sunat memasukkan mayat ke dalam kubur daripada arah kaki kubur. Maknanya daripada kaki kubur tu kubur. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Nailul Awtar jilid 4 muka surat 86, dan dia kata sunat mendahulukan kepala mayat semasa ia dimasukkan ke dalam kubur berdasarkan hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Musnad Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala jilid pertama muka surat 215. Bermakna kita waktu turun kubur, masuk mayat kubur tu mana turun kepala dulu. Maksud kita bawa mayat kepala dulu, turun melalui kaki tu, turun hulu kepada kepala. Tengok orang dia letak daripada depan, waktu turun tepi tu. Apa ni dia ambil sunat mana mendahulukan kepala. Baik.
Yang ketiga, orang-orang yang turun ke dalam kubur untuk menatang mayat. Dalam kubur tu biasanya ada 3 orang lah. Biasa 3 orang, lebih tak boleh, tak muat 3 orang sesuai lah. Menatang mayat, menunggu mayat tu dan meletakkannya di tempat lahat tu lah. Disunatkan seramai 3 orang dalam kubur tu, dan disunatkan orang lelaki sahaja. Sama ada mayat itu lelaki atau perempuan. Orang lelaki lah, perempuan tidak disunatkan. Kecuali orang lelaki tak ada, perempuan boleh, tapi tak berlaku lah. Mana sunat lah. Orang lelaki, sama ada mayat perempuan, mayat lelaki sama orang lelaki. Mereka dikehendaki daripada kerabat si mati yang dekat. Macam kalau anak, bapak, kalau bapak meninggal, anak, tak ada anak, saudara, adik-beradik, tu dekat-dekat lah, kerabat yang dekat. Kerana mereka diutamakan oleh syarak. Kerana apa? Lebih kasih mereka, mana menurunkan mayat tu lebih kasih lah mereka kan. Adik-beradik, keluarga kan, mestilah buat yang terbaik. Orang lain pun buat terbaik juga, tapi orang kata kasih sayang tu dia tidak sama lah kasih sayang dengan adik-beradik, no? Gitu. Dekat-dekat. Baik. Maknanya kerana mereka diutamakan syarak, kita ikutlah. Jika si mati itu perempuan yang bersuami, maka suamilah lebih utama. Macam tu dah. Maknanya itulah memberi penghormatan. Macam itulah kita tuan-tuan. Kalau bapa meninggal, anak dah jadi imam, okay? Kalau anak meninggal, suami jadi bapa jadi imam atau adik-beradik. Kalau isteri meninggal, maknanya suamilah jadi imam. Mana sama kita dah sebut dulu kan, menguruskan jenazah tu elok anak beranak, jangan bagi orang lain. Ni duk asyik menangis, duk asyik sibuk benda lain. Jenazah orang lain menguruskan, tak kenalah. Jadi saya pesanlah kepada anak-anak ni, belajarlah sembahyang jenazah, belajarlah jadi imam. Bila ayah mak mati dia anak lah yang menjadi imam, lagi bagus, lagi afdal. Dia duk bagi kat orang lain buat apa? Sembahyang jenazah bukan susah pun. Bukan ada rokok, bukan ada sujud. Pak takbir je. Tapi kalau tak ada ilmu, tak belajar, mak susah, mak mudah pun jadi susah. Sebab tak belajar. Baik. Yang keempat, semasa memasukkan mayat ke dalam kubur disunatkan membaca seperti berikut. Tu. Bismillah wa ala millati Rasulillah. Buat turun tu. Sunat baca, tak kira lah orang yang di atas atau di bawah. Dengan nama Allah kami meletakkanmu di sini, dan berdasarkan peraturan dan hukum agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami serahkanmu kepada Allah yang melimpah-limpah rahmatnya. Waktu turun jenazah tu pun kita doa dah. Waktu turun tu pun kita doa dah, doa yang terbaik. Alhamdulillah, dapat pahala doa tu. Okey. Ini sunnah. Ada yang tak baca. Tak baca tu mungkin lupa, ada pun mungkin tak ada ilmu. Jadi masalah. Okey. Habis tu Baik, kita tengok hadis bernomor 239. Ani ibn Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah. Ada hadis ya, hadis riwayat, hadis rawahul Imam Ahmad wa ghairu. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain perawi hadis. Hadis sahih Maksudnya apa? Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Ibnu Mas'ud, apabila kamu meletakkan mayat orang-orang kamu di dalam kubur, maka bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah. Baca tu baca tu. Ada nota kaki tu. Ada sebut dalam kitab Ibanatul Ahkam dan juga dalam kitab Subulus Salam. Dan hadis ini dikatakan hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Sebaliknya Al-Darul Qutni menyebutnya sebagai hadis mauquf. Ini khilaf pada dalam cara menyampaikan hadis, meletakkan hadis. Baik. Baik, apa dia punya penjelasan ni? Mana riwayat Imam Ahmad, hadis ni Imam dan lain-lainnya, lain perawi lah, perawi hadis.
Dalam hadis yang lain, yang lain ni nota kaki lain tu apa dia? Dalam kitab Ibanatul Ahkam juga ada sebut kita tak baca nota kaki ni. Dalam kitab Ibanatul Ahkam dia ambil daripada kitab ni. Ada dalil tu. Diterangkan bahawa semasa meletakkan mayat Ummu Kalthum, Ummu Kalthum itu putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu meletakkan mayat Ummu Kalthum, yakni putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam kuburnya, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Ayat ni ada setengah ulama kata kepal tanah kepal tanah 3 kepal tu. Kepal yang pertama baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kepal yang pertama baca orang yang soleh, orang yang di atas kubur tu kepal tanah bagi tak kat kepala, kat pinggang, kat kaki. Pun jaga orang buat Ada saya pernah tengok ada orang tak buat, ada tak buat main buh tanah koi gitu ya. Ambil tanah-tanah kepal tu baca sunnah sunat sunnah dan juga sunat minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Apabila masuk dalam kubur tu baca tu, masuk mayat dalam kubur tu baca. Artinya firman Allah SWT ni adalah firman Allah, daripada bumilah kami menciptakan kamu dan ke dalamnya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya pula kami akan mengeluarkan kamu sekali lagi. Ini maknanya kita baca ni, Nabi baca peringatan Allah SWT dalam firman-Nya. Jadi nota kaki tu muka surah apa tu? Itu hadis surah apa tu? Iaitu surah Taha, boleh rujuk surah Taha ayat 55. Ada dalam surah Taha ayat 55 Baik. Itu. Okey. Baca. Siapa yang baca tu seeloknya orang datang kubur lah. Kalau dalam kitab Fiqh Syafi'i, dalam kitab lain ada sebut lagi maknanya orang yang soleh yang datang kubur tu baca kepal tanah tu. Okey. Kepal yang pertama bismillah, kepal yang minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum, kepal kedua, kepal ketiga wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Okey. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah, dengan nama Allah dan menurut jalan Allah serta berdasarkan ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu baca dia. Okey. Jadi kalau tak hafal tulislah. Kadang-kadang kita tulis buku kecil, nak pergi kubur tak ada orang, kena standby lah. Buku talqin kita standby bila ada orang mati. Ada orang tolak kat kita, tak kira siapa dia. Doa-doa macam ni kita tulis tak dalam buku hafal baru kita boleh ingat Baik. Itu yang keempat Yang kelima, sunat menaungi kubur, menaungi macam payung lah. Menaungi kubur dengan kain lebar semasa menanam mayat. Ada setengah-setengah kubur tu dia pakai payung, ada setengah kubur dia pakai kemah. Pasal kemah atas kubur sama ada mayat lelaki atau perempuan. Dan sunat muakkad jika ia mayat perempuan atau khunsa. Sunat muakkad ditutup jangan bagi kena panah. Ini dia khunsa tu dia bagi jelasan tu, iaitu dalam kitab Sabilul Muhtadi yang disebut. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Al-Baihaqi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Ibanatul Ahkam. Kalau boleh nak rujuk kitab Ibanatul Ahkam lah. Itu yang kelima cara menurunkan mayat dalam kubur. InsyaAllah mungkin kita sempat habis 10 ni Baik. Yang keenam, sunat meletakkan mayat dalam kubur dalam keadaan mengiring. Di atas lambu kanan, itu lambu kanan di bawah, lambu kiri di atas, serta wajib menghadapkan dia ke arah kiblat. Wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat mengiring dalam lahap gitu kan. Baik, yang ketujuh, sunat melekatkan muka. Sunat dahi ni letak bagi rapat dengan itu. Macam kita sujud lah. Sunat sunat tu melekatkan mukanya dan kedua kakinya ke dinding, liang lahat, serta dibongkokkan sedikit badannya supaya tidak tercarap. Bongkok sikit tak tercarap, sendal lah dengan guni tanah atau sandal tanah tu, kita tanah-tanah yang bantal tanah tu. Kemudian disandarkan belakang dengan batu atau buku-buku tanah, buku tanah kepal atau ketul-ketul tanah yang keras supaya tidak terlentang. Bila terlentang tak menghadap kiblat, tak boleh tak sah, tak boleh
Dan dialaskan kepalanya dengan batu atau tanah. Kepala tu lah atas batu dengan tanah. Setengah orang dia buat guni tanah, setengah orang dia buat guni pasir apa. Kepak-kepak tanah tu Kemudian naklah dibuka ikatan. Dah tegak elok dah, confirm dah tak terbalik, senang-senang elok-elok. Dia takkan terlentang, tak terbalik. Maka dibukakan kain tak diikat tu. Ikatan kain kapan. Buka-buka je, jangan tarik buang. Buka-buka gitu. Pasal apa? Pasal bila dia dalam kubur dia kembang, mana tidak menyeksa dia, jadi dia ikutlah kaki kat agak. Maknanya kain tu akan terbuka, mana tali tu tak terikat, maknanya dia terbuka kembang elok lah. Dan diselokkan daripada pipi kanannya. Pipi kanannya diselokkan serta ditemukan pipinya dengan tanah. Pipi ni kena dengan tanah, okay? Supaya si mati berada dalam keadaan merendah diri, duduk atas tanah. Pipi, dahi dengan hidung ni rapat ke dinding lahak tu. Itu sunat dia. Dia kena buat lah. Tak buat macam ni, macam mana orang buat macam ni? Tak apa, jadi ni sunat ni. Sunat buat dapat pahala lah. Sebab itulah orang yang nak menguburi mayat, menanam mayat, maknanya kena ada ilmu lah. Kan? Baik. Yang ke-8, setelah itu wajib ditutup liang lahat dengan papan dan sebagainya supaya mayat tidak ditindih tanah, tidak berlaku menyeksa tanah. Maknanya tanah tu akan kena papan lah. Yang ke-9, sunat bagi orang yang hadir meraup tanah 3 raup dan menjatuhkan ke dalam kubur di pihak kepala. Ambil tanah tu, kepala. Kepala mayat tu serta membaca raup yang pertama tu, saya sebut tadi dah. Raup pertama terkepap dan minha khalaqnakum, dan pada raup yang kedua wa fiha nu'idukum. Yang ketiga, pada raup yang ketiga sunat baca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ada dalam nota kaki dia tu. Okay. Iaitu dalam kitab Sabilul Muhtadin, bacaannya minha khalaqnakum ialah ayat Al-Quran seperti mana yang telah disebut dan diberi makna pada bahagian yang lalu. Yang depan tu kita baca tu. Okey. Sunat mana letak kepala tengah dan hujung. Perbuatan tersebut sungguh tidak diterangkan hikmah dan tujuannya. Tak ada tujuan hikmahnya, tapi buah dah buat macam tu itu. Seperti setengah-setengah perintah syarak yang lain, tetapi tentulah ada kebaikannya bagi si mati kerana ada dalil syarak mengenainya. Kita ambil tadi lah, Nabi baca tadi sebenarnya apa-apa kita baca tu doa lah kepada si mayat tu, sebenarnya mendapat membantu, memberi syafaat kepada dia. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. Ni ada hadis muka surat, hadis yang ke 240 An Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala Utsman bin Maz'un wa atal qabra fa hasa salasa hasayatim wa huwa qa'im. Rawahu Daruqutni. Hadis riwayat Daruqutni Daripada Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyembahyangkan mayat Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ni apa dia ni? Utsman bin Maz'un ni iaitu Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu ialah saudara susua baginda. Menurut Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, baginda telah mencium mayat Utsman bin Maz'un sambil menitik air matanya. Utsman bin Maz'un lah orang yang mula-mula meninggal dunia dari kalangan kaum Muhajirin di Madinah dan yang mula-mula di tanah perkuburan Baqi'. Ni keterangan tu. Baik. Dan setelah mayat itu dimasukkan dalam kubur, baginda berdiri di tepi kubur arah kepala mayat, lalu dijatuhkan 3 raup tanah ke dalam kubur dengan bacaan tersebut. Jadi ada asas dia, maka baca dapat ikut sunnah Nabi. Dalam hadis lain diterangkan baginda sallallahu alaihi wasallam menjatuhkan 3 raup tanah ke dalam kubur si mati dengan menggunakan kedua-dua tangannya. Okey, boleh juga. Okey, dalam kitab Ibnul Ahkam dan Musnad Imam Syafi'i. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10 yang terakhir malam ni insya-Allah. Setelah itu ditimbus kubur. Dah siap semua dah. Tanah tu ditimbus kubur. Timbus pelan-pelan lah. Tengah jangan kasar. Tengah tu dihalap, lapik dengan daun tikar supaya jatuh slow-slow pelan-pelan. Jangan mengasari lah mayat ada dalam kubur tu dengan cara terhormat lah tuan-tuan dan puan-puan.
Sunat ditinggikan kubur sekadar sejengkal saja supaya mudah diketahui. Diziarahi serta dijadikan kehormatannya. Setelah ditinggikan kadar sejengkal, maka lebih afdal diratakan tanahnya daripada menjadikan membusuk tinggi. Bermakna kita jangan buat macam batang ubi tu. Maknanya daripada parah tanah tu tinggi sejengkal je, timbul tinggi sejengkal, lepas tu buat parah sama. Jangan buat bulat. Tapi malangnya saya tengok ada setengah-setengah orang kubur tu, dia buat tinggi sampai bukan sejengkal, sampai 2 jengkal. Allahu akbar. Bila kita tegur dia kata apa? Tak apa ustaz, tinggi tak apa, nanti bila hujan ke dia mendak. Itu cerita lain. Bermakna lepas ku bumi tu jangan lebih, jengkal je. Ni pandai-pandai lah. Susah ni kalau orang jadi pandai tak ni nak tegur. Buat sampai sekaki ya, tinggi. Kalau hujan tu ke apa, lepas kita ke bumi tu, mana warislah pergi tambah-tambah lagi bagi kekal dalam keadaan sejengkal. Ni bukan sejengkal, lebih pada tu. Ada yang malah hari ni tuan-tuan dan puan sekalian, buat binaan-binaan yang kekal, buat mozaik mahal-mahal. Allahu akbar ya. Kalau kita tengok hukum Imam Syafi'i kata haram buat binaan tu. Seksa mayat dalam kubur tu pun orang kita buat juga, tak tahu nak cakap apa lah tuan-tuan. Tengok kuburan Baqi' ni, batu je, mana ada binaan-binaan. Abang orang Mekah, orang Madinah miskin. Oi, orang kaya, duit banyak, boleh buat, kita duit ikut. Sebab tu Nabi sebut akhir zaman ni kubur-kubur orang Islam tak ada beza dengan kubur orang kafir. Ini masalah. Jadi kita kena buat lah, kena tinggal lah. Hingga mana saya baca dalam kitab tu, siapa yang buat binaan yang kekal atas kubur tu wajib dipecahkan binaan tu. Cukup batu nisan kepala tanah untuk sunat, untuk saudara mara waris pergi tengok sudahlah. Jangan bermewah-mewahan. Ni buat macam-macam, buat binaan yang tak kekal lah, buat blender apa, kebuk tu boleh angkat, tu sudah sebagai tanda kubur tu sudah. Batu-batu kerikil, tanah pokok kecil berselawat kepada orang mati, cukup. Tak ikut sunnah banyak kita ni. Allah bermewah-mewahan. Bila tegur, aku dah duit, aku nak buat ikut aku. Aku nak buat, kau tak ada. Bukan masalah. Ada yang malah lagi tuan-tuan, ambil pokok orang sebelah, kepok pi pocok, tak boleh. Itu mencuri. Kita ambil pokok kita sendirilah. Ya. Jadi matlamat tu tak menghalalkan cara lah. Okey. Tu. Jangan buat. Ini kita belajar ni ikut hukum ni. Okey, habislah tajuk kita pada malam ni. Habis kita mana, maka habislah kuliah malam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Boleh sikit insya-Allah. Kita akan sambung pula akan datang perkara-perkara yang dituntut melakukannya sesudah mayat dikebumikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik kita akan sambunglah pada minggu depan pula insya-Allah. Tanda tu tanda tuan-tuan muka surat 289 insya-Allah. Akan datang kita akan sambung muka surat 290 jika diizinkan Allah. Ila liqa ma'assalamah. Apa yang baiknya ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah yang kurang itu kelemahan kita yang sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah dan minta maaf kepada tuan-tuan. Okey, boleh share lah ilmu ni sampai-sampaikan insya-Allah. Moga-moga kita pun yang menyampaikan, yang menyebarkannya juga mendapat manfaat, dapat juga pahala insya-Allah. Kali itu saja tuan-tuan. Kita tangguh majlis kita pada malam ini. Semoga Allah memberkati kita bersama itu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rasul. Allahumma ftah lana futuhal arifin warzuqna faman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.